TV KPM. Kembali menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains tahun 6. Dan sebelum kita teruskan, saya dengar kita ada video untuk ditayangkan kan? Jom kita tengok video tersebut. Itu dia eksperimen yang telah pun dijalankan sebelum ini. Jadi yang mana kita ingin melihat faktor persaingan. Salah satu faktor persaingan antara tumbuhan iaitu ruang. Kita ingin menyiasat ruang sebagai faktor yang menyebabkan persaingan tumbuhan. Yang mana di dalam video tadi ditunjukkan bagaimana 15 anak benih pokok kacang hijau ditanam dalam pasu A yang mempunyai saiz yang lebih besar dan 15 anak benih kacang hijau juga ditanam dalam pasu B tetapi pasu B mempunyai saiz yang lebih kecil. Okey. Jadi saya rasa kat sini murid-murid yang sedang menonton boleh melihat sendiri apakah persamaan di antara kedua-dua pokok di dalam pasu yang disediakan ini iaitu A dan B. Baiklah, Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton, mari kita cuba kenal pasti pemboleh ubah dalam penyiasatan ini, membuat hipotesis dan kita cuba meramalkan apakah yang berlaku kepada anak-anak benih ataupun anak-anak pokok yang telah ditanam dalam tempoh 3 minggu. Baiklah, pemboleh ubah yang dimalarkan, kalau kita lihat tadi, kedua-dua pokok ditanam dengan jumlah anak benih yang sama. Iaitu berapa, Sean? 15. 15. Setiap pasu ada 15 anak benih. Ya. Ini bermakna pemboleh ubah yang dimalarkan pastinya bilangan anak benih. Sebab apa? Sebab kedua-dua pasu mempunyai bilangan anak benih yang sama. Okey. Kemudian, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Jadi sebagai orang kata kita imbas kembali pembelajaran kita tentang pemboleh ubah yang dimanipulasi, apakah maksud pemboleh ubah yang dimanipulasi? Ialah sesuatu yang kita ubah. Sesuatu yang kita ubah supaya dapat mempengaruhi hasil bagi sesuatu penyiasatan. Jadi, antara A dengan B, apakah yang berbeza di situ? Nampak tak apa yang berbeza dari segi A dan juga B? A dan B itu apa yang saya lihat adalah saiz bakul ke itu. Bakul, saiz pasu saiz pasu dia. bukan bakul. Saiz pasu. Ya. Okey, baik. Jadi saiz pasu A lebih besar dan B lebih kecil. Inilah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas ialah sesuatu hasil penyiasatan. Apa yang kita nak perhatikan pada akhir penyiasatan, itulah pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Kita nak melihat hasil dia. Apakah hasil yang kita nak lihat tu? Ialah pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas tempoh lebih kurang 3 minggu. Jadi itulah 3 pemboleh ubah yang perlu kita kenal pasti dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah dimalarkan ialah bilangan biji benih, pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz pasu, manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu. Okey, baik. Kita nak buat hipotesis. Kita dah ada pemboleh ubah, Sean, ya, dan murid-murid yang sedang menonton. Kita nak cuba buat hipotesis.
Jadi hipotesis ni kita adalah andaian kita. Apakah yang bakal berlaku? Agak-agaknya Sean, antara A dan B ni, Ya. yang manakah yang memungkinkan hasil ataupun pertumbuhan anak benih yang lebih subur selepas tempoh kira-kira 3 minggu? Yang lebih subur saya rasa adalah pokok yang terdapat dalam pasu A, cikgu. Itu adalah satu andaian kita. Jadi kita boleh buat hipotesis di situ berdasarkan pemboleh ubah dan juga berdasarkan ramalan kita, maka kita boleh kata jika saiz pasu bertambah ataupun dalam erti kata yang lain semakin bertambah saiz pasu, Okey. maka pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu juga bertambah. Jadi itu adalah hipotesis. Ya. Kita belum dapat keputusan yang sebenar lagi. Jadi itu sekadar andaian kita. Mungkin benar ataupun mungkin tidak. Okey, jadi kita cuba buat ramalan. Okey, kita cuba meramalkan pokok manakah yang lebih subur selepas 3 minggu, seperti mana kata Sean tadi, diramalkan bahawa pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu di dalam pasu A adalah lebih subur berbanding dengan pasu B. Itu dia punya ramalan. Adakah benar ramalan kita? Adakah ramalan kami atau ramalan Sean benar belaka? Bagaimana pula dengan ramalan murid-murid yang sedang menonton? Baik, marilah kita saksikan apakah keputusan sebenar yang diperolehi dalam penyiasatan ini. Jadi izinkan saya ke meja. Okey, cikgu. Silakan, cikgu. Baiklah, Sean. Ya, cikgu. Okey. Di sini kita ada pasu yang lebih besar, iaitu pasu A dan juga pasu B. Okey. Dari segi pengamatan Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton, kita dapat lihat kat sini, Sean juga bagi pendapat. Pokok dalam pasu manakah yang kelihatan lebih subur? Okey, cikgu. Saya ke hadapan sikit untuk tengok, cikgu. Daripada apa yang saya perhatikan, cikgu, pokok dalam pasu A adalah lebih subur, cikgu. Betul. Dari segi pemerhatiannya, kita dapat lihat sendiri pokok di dalam pasu A tumbuh lebih subur berbanding pokok di dalam pasu B. Ya. Agak-agaknya, apakah sebab ataupun inferen yang menyebabkan pokok di dalam pasu A ini lebih subur berbanding B? Okey, berdasarkan pemerhatian saya, cikgu, saya rasa pokok A adalah lebih subur ataupun kesuburan adalah lebih baik berbanding dengan pokok yang ada dalam pasu B, disebabkan ruang untuk pertumbuhan tersebut adalah lebih banyak di pasu A berbanding dengan dalam pasu B. Okey, itu pendapat Abang Sean. Ya. Bagaimana dengan pendapat murid-murid yang sedang menonton? Saya pasti murid-murid yang sedang menonton juga mempunyai pendapat yang sama dengan Abang Sean. Pasu ini besar. Jadi disebabkan pasu ini besar, ia mempunyai ruang yang lebih baik, lebih banyak untuk pokok ini bertumbuh dengan subur berbanding pasu B yang saiznya lebih kecil. Okey, jadi kita dah menjawab dua persoalan sebenarnya di situ, Sean. Kita dah buat pemerhatian, kita dah buat inferen. Kita dah buat pemerhatian dan kita memberikan sebab berdasarkan pemerhatian tersebut. Jadi boleh tak Sean membuat satu kesimpulan berdasarkan penyiasatan yang pertama ini? Okey, cikgu, boleh, cikgu. Saya rasa sebab tadi kita dah buat hipotesis, cikgu. Daripada hipotesis tersebut saya buat dalam bentuk semakin boleh, cikgu? Boleh. Okey, jadi semakin bertambah ruang dalam pasu, semakin bertambah kesuburan pokok yang terdapat dalam pasu tersebut. Ya, sedap bunyi jawapan tersebut. Terima kasih. Okey, jadi kita boleh kata semakin bertambah saiz pasu pun boleh, semakin bertambah ruang yang ada pun boleh, maka semakin bertambah kesuburan pokok di dalam pasu. Okey, baik, kita cek sekali lagi, Sean. Izinkan saya ke sini. Silakan. Okey, jadi pemerhatian tadi. Okey, pemerhatian bagaimana sebenarnya pemerhatian di antara kedua-dua pokok di dalam pasu A dan juga pasu B. Maka kita boleh jawab seperti ini. Didapati pokok di dalam pasu A lebih subur, tumbuh lebih subur
berbanding B. Apakah inference-nya? Apakah sebabnya ataupun inference-nya? Ini kerana pokok di dalam pasu A kurang persaingan ruang berbanding pokok di dalam pasu B. Ataupun kita boleh jawab kerana pokok di dalam pasu B lebih banyak persaingan ruang berbanding pokok di dalam pasu A. Okey, baik. Dan seterusnya kita akan buat kesimpulan. Seperti mana Abang Sean kata tadi, okey, semakin banyak ruang, semakin bertambah kesuburan anak pokok. Baik, kita lihat di sini kita boleh buat dengan kata yang lain. Jika saiz pasu bertambah, maka pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu bertambah. Jadi Sean, kita akan melihat satu lagi eksperimen selepas ini. Jadi kita akan saksikan video yang seterusnya. Itu eksperimen apa itu? Baiklah, untuk eksperimen yang kedua, kalau tadi kita dah menyiasat faktor ruang, sekarang kita ingin menyiasat faktor air sebagai faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan. Jadi kalau kita lihat tadi dalam video, kita ada dua pasu C dan juga D, di mana di dalam pasu C ditanam dengan hanya 3 anak benih kacang hijau, manakala D ditanam dengan 10 anak benih kacang hijau. Wow. Itu perbezaannya. Ya. Tapi dari segi persamaannya pula, kita dapat lihat dengan jelas di situ. Apakah persamaannya? Persamaannya ialah ia ditanam dalam dua pasu yang mempunyai saiz yang sama. Okey, baik. Jadi kita nak lihat apakah pemboleh ubah yang ada dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah, kita akan buat hipotesis macam tadi dan juga kita akan buat ramalan. Okey, baik. Pemboleh ubah dimalarkan disebabkan kedua-dua pasu itu sama, maka pastinya saiz pasu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Pemboleh ubah yang dimanipulasi disebabkan kedua-dua pasu mempunyai bilangan pokok yang berbeza, maka bilangan anak benih ataupun anak pokok ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Manakala pemboleh ubah bergerak balas, pada kali ini sebenarnya kita nak menyaksikan pertumbuhan akar anak benih kacang hijau selepas 3 minggu. Disebabkan ini faktor air, maka pemerhatiannya adalah lebih khusus kepada bahagian akar tumbuhan tersebut. Okey. Secara hipotesisnya kita boleh cuba buat kat sini. Jika bilangan anak benih berkurang, maksudnya semakin sedikit bilangan anak benih, semakin subur pertumbuhan akar anak benih tersebut. Ataupun kita boleh jawab, maka pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu bertambah subur. Maka kita boleh buat ramalan kat situ, kita boleh buat perbandingan pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu di pasu C lebih subur berbanding dengan D. Jadi sekarang tibalah masanya untuk kita menyaksikan keputusan yang sebenar. Jadi izinkan saya bergerak ke sana semula? Ya, cikgu, boleh je. Okey, baik. Jadi di sini kita ada pasu C dan juga D. Di mana pasu C kita ada cuma 3 anak benih kacang hijau yang ditanam, manakala untuk pasu D kita ada 10. Kalau kita lihat kat situ mungkin tak sampai 10 dah. Mungkin ada yang mati. Mungkin inilah yang disebabkan bila terlalu banyak, maka banyak persaingan dia kan. Jadi untuk kat sini kita akan melihat bagaimana keadaan akar pokok kacang hijau ini. Jadi saya akan cuba cabut dengan berhati-hati. Okey, cikgu. Okey. Kita ambil satu, kita akan melihat akar dia. Okey, baik, kita akan bandingkan. Okey, ini akarnya, Sean. Okey. Untuk pasu. Boleh saya pegang, cikgu? Boleh. Okey, ini dia. Okey, akar dia.
Okey, dan yang Ini ni saya letak belakang kertas putih baru nampak ya. Nampak tak? okey. Okey. Ini dia akar dia you. Ini adalah daripada pasu D, D. Okey. Manakala ini ialah akar yang ada pula di pasu C. Kalau kita lihat kat sini, kita dapat melihat sendiri akar di pokok manakah yang lebih sihat tumbuhnya. Nampak di situ Sean? Ya. Pada pendapat Sean yang mana? Saya rasa yang daripada pokok Yang cikgu saya pegang tu, ataupun daripada, yang Sean pegang? daripada yang cikgu pegang. Betul tu. Pasu C Nampak keadaan akar dia lebih subur, lebih sihat berbanding pokok di pasu D. Jadi itu sebenarnya pemerhatian yang telah kita buat Ya, cikgu. Itulah pemerhatian yang telah kita buat. Agaknya Sean, kenapa pokok di pasu C ni mempunyai akar yang lebih subur berbanding D? Saya rasa sebab kurang persaingan cikgu. Hanya ada 3 anak benih. Kurang persaingan apa tu yang kita nak siasat? Sebab mereka Kurang diberikan persaingan air yang sama. air yang sama, tapi kurang persaingan air lah. Ya, sebab yang ni ada banyak pokok cikgu. betul. Dia bersaing untuk kuantiti air yang sama. Betul. Contohnya kat sini kita ada kalau untuk manusia perumpamaannya 3 botol air untuk 3 orang. Tapi 3 botol air untuk 10 orang. Ui cikgu, susah tu you. Memang susah kan? Itulah yang dialami oleh pokok-pokok dalam pasu C dan juga pasu D. Ya. Okey, baik. Dan apakah kesimpulan yang boleh dibuat kat sini? Okey, jika Semakin pun boleh. okey, semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Saya guna semakin, tak apalah, Okey. bertambah. Kita senangkan. Okey. Semakin bertambah bilangan anak benih Okey. dalam pasu, semakin berkurang kesuburan Bahagian mana tu? Kesuburan apa? kesuburan pertumbuhan. Kesuburan pertumbuhan akar Ya. bagi pokok tersebut. You. Betul. Baik. Jadi kita nak semak. Okey. Ketiga-tiga jawapan tersebut. Izinkan saya bergerak ke sini. Okey cikgu. Okey. Jadi dari segi pemerhatiannya, seperti mana yang dari segi yang sebenarnya yang kita dapat lihat tadi, didapati akar di dalam akar pokok di pasu C tumbuh lebih subur berbanding akar di dalam pasu D. Ya. Sebabnya, apakah sebabnya? Ini kerana pokok di pasu C kurang persaingan. Betul kan kat sini kurang persaingan air sebenarnya berbanding pokok di dalam pasu D. Ya. Okey. Kemudian kesimpulannya, jika bilangan anak benih berkurang, maka pertumbuhan akar anak benih kacang hijau selepas 3 minggu bertambah subur. Dengan dalam erti kata yang lain, semakin berkurang bilangan anak benih, semakin bertambah kesuburan akar anak benih tersebut. Semakin bertambah bilangan anak benih, semakin berkurang kesuburan pertumbuhan akar anak benih tersebut. Jadi saya harap murid-murid yang sedang menonton dapat memahami untuk kali ini 2 faktor persaingan, yang mana yang pertama tadi kita telah pun menyiasat ruang sebagai faktor persaingan tumbuhan, dan yang kedua kita menyiasat apakah air juga mempengaruhi faktor persaingan antara tumbuhan. Okey cikgu, dan daripada jawapan yang saya berikan tadi cikgu, betul ke tadi? Betul Sean. Saya tahu Sean nak apa. Jadi saya dah faham dah. Jadi sebagai mewakili murid-murid yang sedang menonton, maka saya hadiahkan satu lagi bintang kepada Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton. Tahniah kepada anda semua juga. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, apabila bunga Rafflesia sudah kembang, ia mengeluarkan bau yang teramat busuk dan tumbuhan ini juga agak berat.